Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal bin Muhammad Nasir. Saya Umair Irsyad bin Abdul Malik. Dan saya Muhammad Zaid bin Muhammad Zaidi. Dan insyaAllah kumpulan kami akan membentangkan rukun-rukun dan syarat wajib umrah beserta isu-isu semasa. Pertama sekali kita akan pergi kepada rukun-rukun umrah. Rukun umrah yang pertama ialah niat ihram. Setiap jemaah perlu berniat di tempat yang telah ditentukan seperti di Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Bagi jemaah umrah dari Malaysia, mereka wajib berniat ihram di Qarnul Manazil. Rukun umrah yang kedua ialah tawaf. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah dalam arah melawan jam sebanyak 7 kali bermula dan berakhir di Hajarul Aswad dengan bahu kiri sentiasa menghadap Kaabah. Rukun umrah yang ketiga pula ialah sa'i. Sa'i adalah berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setiap jemaah disunatkan untuk berlari-lari anak. Rukun umrah yang seterusnya iaitu yang keempat adalah bertahalul. Bertahalul adalah bercukur botak atau memotong pendek rambut bagi lelaki, manakala bagi jemaah perempuan cukup sekadar mengguntingkan beberapa helai rambut sahaja. Rukun umrah yang terakhir ialah tertib, iaitu menunaikan semua rukun mengikut urutan bermula niat, tawaf, sa'i dan bertahalul. Seterusnya kita masuk kepada syarat wajib umrah. Syarat wajib umrah pula mempunyai dua perkara, iaitu berniat ihram di miqat dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Miqat bermaksud sempadan bagi ibadah haji dan umrah. Sekiranya berniat melepasi miqat, kita dikehendaki membayar dam, iaitu denda. Terdapat pula 13 larangan ihram yang wajib kita ketahui supaya tidak menjejaskan umrah atau haji kita. Antaranya adalah kita dilarang membunuh binatang, dilarang merosakkan tanaman atau tumbuhan, dilarang memotong kuku dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu-isu semasa berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat wajib umrah. Iaitu antaranya yang pertama ialah ibadah umrah tergantung kerana tidak membayar dam ataupun denda. Jadi isu ini mengisarkan kisah seorang lelaki yang pergi menunaikan umrah, akan tetapi beliau tidak mengikuti kursus umrah. Jadi ketika mana kita melakukan umrah, ada benda yang dilarang sewaktu menunaikan umrah, dan lelaki tersebut telah memegang dinding Kaabah sebanyak 3 kali, dan sepatutnya beliau mengulangi tawaf tersebut, akan tetapi beliau tidak mengetahuinya kerana tidak mengikuti kursus umrah. Dan sepatutnya pula beliau kena bayar dam, iaitu denda, tetapi disebabkan beliau tidak mengetahuinya, beliau tidak mengulangi tawaf tersebut dan melakukan rukun yang seterusnya iaitu sa'i. Jadi isu di sini ibadah umrah beliau tergantung kerana tidak membayar dam ataupun denda. Okey, isu semasa yang kedua iaitu pernikahan 3 orang anak perempuan tidak sah kerana bapanya melanggar rukun umrah, iaitu menyentuh Kaabah semasa bertawaf. Beliau menyangka ibadah umrahnya sempurna dan beliau pulang ke Malaysia dan menjalani kehidupan seperti biasa. Dipendekkan cerita, lelaki tersebut mendapat peluang untuk menjejakkan lagi ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji. Jadi apabila beliau pergi ke kursus haji, baru beliau mengetahui yang tidak boleh menyentuh dinding Kaabah ketika bertawaf. Maksudnya, beliau baru mengetahui ketika beliau pulang ke Malaysia bahawa umrahnya belum selesai. Jadi selama tempoh umrahnya belum selesai, beliau tidak boleh mencabut bulu di badan kerana beliau masih berada dalam
larangan ketika dalam umrah. Jadi yang paling dia menyesal sekali adalah beliau sudah pun menikahkan 3 orang anak perempuannya. Dan apabila beliau pergi ke Jabatan Agama, diberitahu bahawa pernikahan anak-anaknya tidak sah dan cucu-cucunya tak sah taraf. Jadi isu ini adalah isu yang kedua berkaitan rukun dan syarat wajib umrah. Jadi sekadar perkongsian untuk isu semasa yang diberikan tadi, iaitu perbuatan menyentuh Kaabah ketika tawaf tidaklah membatalkan tawaf jika dilakukan secara mutlak. Namun jika seseorang itu meneruskan tawaf setelah menyentuh Kaabah atau seumpamanya tanpa kembali di posisi asal ketika sentuhan berlaku, maka pusingan tawaf itu sahaja yang tidak sah dan perlu diulangi. Dan menurut hadis riwayat Muslim, orang yang berada dalam ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin. Isu semasa yang terakhir iaitu seorang wanita berperilaku seperti lelaki pergi menunaikan umrah dalam keadaan seperti jemaah lelaki. Baru-baru ini tular seorang wanita yang berperilaku seperti seorang lelaki pergi menunaikan umrah dalam keadaan seperti jemaah tersebut. Perbuatan tersebut mengundang kemarahan masyarakat yang melihat perbuatan tersebut sebagai bukan sahaja menggambarkan sikap mengambil ringan terhadap hukum hakam berkaitan umrah, malah seakan menghina dan merendah-rendahkan kemuliaan ibadat tersebut. Selain kecaman daripada warga maya, isu ini bahkan mendapat perhatian daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Hal Ehwal Agama Islam, untuk memberi komen terhadap isu tersebut. Jadi isu ini ialah sesungguhnya ibadat umrah terdiri daripada rukun, syarat-syarat sahnya serta etika dan kod pemakaian khususnya di dalam ihram perlu dipatuhi oleh jemaah lelaki dan wanita. Oleh itu, apabila seorang jemaah wanita berpakaian ihram seperti jemaah lelaki, hukumnya tidak sah, khususnya semasa mengerjakan tawaf kerana dia telah mendedahkan auratnya. Hal ini kerana menutup aurat merupakan salah satu daripada syarat sah tawaf. Oleh yang demikian, apabila tawaf tidak sah, maka ia akan menyebabkan rukun-rukun umrah yang lain seperti ihram, sa'i dan tahallul menjadi tidak sah. InsyaAllah sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.